Umi berusaha mencari kaedah macam mana nak bagi dia faham bahasa Inggeris, sehingga akhirnya dia berjaya menggenggam segulung ijazah daripada sebuah universiti di luar negara, di negara Mak Saleh. Maksudnya kan, to that extent kita usaha. Daripada seorang yang tak minat langsung, memang dia every time lah dia akan rasa very stress dan ni lah kan, menyuarakan kata, ada tak sekolah dia tu yang tak ada bahasa Inggeris, kata tak ada kat Malaysia ni, semua kena kan ni subjek yang wajib kan. Tu kata magic kan, dia mendapat ni accounting daripada University of Adelaide, Australia. Akhirnya punya tak percaya sampai hari ni, dia kata biar betul, bukan dia tak suka ke bahasa Inggeris. Maksudnya apa-apa pun masalah, kita cuba cari penyelesaian. Dan Umi nak bagi tip, Umi beli satu buku yang dua bahasa tu, buku karangan dua bahasa, sebelah bahasa Inggeris, sebelah bahasa Melayu. Dia hafal kan, hafal compare tu, dan kita ada bersama mereka. Jadi apa-apa vocab yang dia tak faham, dia akan tanya kita. Jadi dia nampak kesungguhan kita untuk mendidik dia, dan kita usaha beli buku yang sesuai, kita usaha kan ni kan bimbing dia dan segala, insya-Allah. Umi nampak. Dan kalau betul-betul pun dia akhirnya tak mampu belajar, tak apa, it's okay, terima seadanya. Mungkin dia minat bahagian seni, vocational, technical, ataupun Islamic education kan, curuskan ke bidang mereka suka. Semuanya insya-Allah berjaya. Terima kasih Umi. Saya setuju dengan Umi sebenarnya. Antara poin yang saya nampak menarik dalam apa yang Umi berkatakan tu ialah bila mana kita dedahkan anak kita dengan Al-Quran ni, dia bantu untuk, sebab Al-Quran ni banyak memorize, so dia bantu dia untuk belajar sebenarnya. Macam abang saya Syamil tu, kami masuk tingkatan 4 lewat kan, masa bulan 6 baru masuk. So waktu tu dia nak pick up belajar biologi tu, dia kata ini bukan biologi ni, ini biologi. Dia jadi biol lebih sikit sebab tak boleh nak pick up. Tapi akhirnya dia dapat nombor 1 waktu tu. Sebab memang mereka ni dah terbiasa memorize. So benda tu membantu. Hafal Quran ni sangat membantu sebenarnya. Macam Irfan, dia ambil 2 subjek biologi, dia ambil account. So dia tak masuk kelas account, tapi dia boleh dapat highest subjek account tu, dan dia boleh ajar kawan-kawan dia account. Dia boleh ajar junior dia account, sedangkan dia tak pernah masuk kelas account. Dia cuma belajar waktu cuti sekolah macam tu je, 2 minggu dengan makcik dia. Jadi nak kata Quran tu banyak membantu. Satu lagi, dan yang kedua ialah saya nampak tentang berbalik kepada peranan bapa juga. Macam tadi Umi cerita kan tentang macam mana Umi jaga pemakanan anak-anak. Dia jaga pemakanan ni kalau buat betul, insya-Allah. Macam saya cerita Dr. Isa tadi, Dr. Isa Hasan Al-Hafiz tu, dia ni, mak dia, nak kata macam ni, mak dia memang ekstrim lah, memang dahsyat kan. Dekat rumah dia, I guess memang tak ada. Memang mak dia jaga betul pemakanan anak-anak dia ni. Memang semua benda kalau boleh buat sendiri, roti buat sendiri. Mak dia buat cekodok pun letak habatus sauda kan. Macam mana rasanya kita pun tak tahulah. Tapi anak dia alhamdulillah memang cedik-cedik belaka semua. So kalau usaha buat pemakanan ni, insya-Allah boleh lah. Tapi saya tak boleh nak kata macam tu juga. Sebab masa saya di Mahat Tahfiz saya tu, kawan saya yang paling laju sekali habis. Yang paling laju habis tu, muka dia tiap-tiap malam makan Maggi. Tapi paling laju habis. So kita tak tahu juga benda ni kan. Dia yang penting dia kenyang lah. Anak-anak kita ni kenyang, cukup makan. Soalnya apa, bila sebut bab pemakanan ni, saya suka sentuh, kita jaga adab yang paling utama bila sebut bab makan ni. Apa dia sebenarnya? Ialah kita pastikan makanan itu halalan tayyiban. Ini tugas penting ayah. Tadi Umi cerita macam mana mak masak dengan selawat, suap anak dengan tangan dia. Tapi benda tu tak guna kalau sumber rezeki itu datang daripada sumber yang tak pasti halal dia. Kita bimbang haram pula. Macam mana? So ini kita boleh reflect dengan macam mana kita cari rezeki tu. Kita dah buat yang terbaik tak? Ada tak sumber-sumber yang tak apa nak cantik sangat? Culas tak kita jalankan tugas dan amanah kita? Sebab dengan hasil kerja itulah kita bagi anak-anak kita makan. Saya cakap betul, abah kami waktu tu, anak dia 3 yang pertama semua kurang daripada setahun hafal Quran.
waktu tu. Lepas tu dia naik pangkat. Dia keluar daripada Kedah tu, dia pindah ke KL. Dia dapat lagi jawatan besar-besar dan sebagainya. Tiba-tiba dia tengok anak dia dua yang last ni hafal Quran setahun tak habis-habis lagi. Dia risau. Benda pertama dia tanya, benda pertama sekali dia tanya, ada something wrong ke dengan rezeki aku ni? Benda pertama sekali. Sampai suatu tahap dia buat keputusan, dia berhenti kerja, dia bisnes sendiri. Itu ekstrim lah. Itu dia lah, kan? Sebab dia risau. Dia takut kalau ada salah dekat mana-mana dengan punca rezeki dia. Sebab tu penting kita sini sebagai bapa, peranan kita pastikan sumber rezeki yang terbaik kita salurkan dalam tubuh dan setiap saraf anak-anak kita ni sebenarnya. Jadi itu tentang genetik, sebenarnya siapa-siapa pun boleh jadi. Kami pun datang daripada Ceruk Kampung, Kampung Teluk Nibong, Kedah, kalau pernah dengar dulu. Itulah tempat asal kami, dekat sawah padi semua. Celah kampung je, tak ada. Muka je nampak muka muka selebriti sikit. Asal orang kampung je. Kadang-kadang orang tersilap ingat saya Roshamno kan, tapi tak. Orang kampung je saya. Apa? Okey. Soalan kedua tentang ada hantar anak di tahfiz berdekatan pergi baliknya sebab risau mudah terpengaruh. Jadi balik hari awal-awal sangat pagi ajar adab semua, tapi di sekolah ajar adab dah hantar sekolah tahfiz. Tapi bila balik rumah dia main phone-nya. Ini Umi nak jawab dulu ke nak saya jawab dulu? Nak saya jawab terus? Okey, boleh? Okey, tentang persoalan ni, kalau selagi mana anak kita perform dekat sekolah tu tak mengganggu dia punya prestasi akademik tu, pada saya it's okay. Balik tu kita bagi dia satu tempoh dia nak bertenang sikit. Kalau tak dia akan stres sangat sebenarnya. Sebab tu saya bimbang hafal waktu kecil-kecil ni bukan apa. Sebab kita dah jumpa terlalu banyak kes anak kita ni di fasa waktu dia belum matang, kita tekankan dia sangat. Kalau kita sekadar bagi pembudayaan tak apa, tapi kalau tekan sangat, kena capai, akhirnya dia akan nampak suasana menghafal Quran tu ada satu suasana yang memang mengerikan, akan jadi trauma dalam hidup dia. Sampai masa dia matang, dia dah bersedia nak menghafal, dia buka Quran, dia akan terkenang zaman kanak-kanak dia yang cukup gelap, cukup tak bebas. Dia tak dapat cuba banyak benda, so dia akan trauma esok. Akhirnya dia tutup. Quran benda baik yang sepatutnya mengesani hati dia, tapi datang dengan trauma kehidupan dia. Tu kita bimbang anak-anak ni. Ramai yang stres sebab terlebih tekanan tu. Kalau sekadar nak elak-elak tak apa, okey. Pembudayaan tu, sebab tu kita tekan pembudayaan lah. Dan anak-anak kalau ada fasa dia nak relax sikit, is okey. Sebab nak kata macam mana, fitrah anak-anak ni memang bermain sebenarnya. Fitrah anak-anak kecil ni bermain. Kalau kita tengok Rasulullah dulu pun dengan Sayyidatina Aisyah sepatutnya tak boleh simpan patung dalam rumah. Tapi Nabi bagi Sayyidatina Aisyah simpan anak patung untuk buat main. Boleh. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Innallaha azza wa jalla ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah." Allah takjub kepada anak-anak muda, anak-anak kecil kita ni yang tak ada pada dia sabwah, sifat budak-budak. Sifat nak mengikut hawa nafsu. Memang anak-anak ni sikap jenis diorang ni fitrah dia bermain. Jadi kita nak tekan lebih sangat pun tak boleh. Yang penting kita kawal. Kan, kalau kata main phone tu kita letak kadar dia, tempoh dia. Berapa lama, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak main sikit-sikit boleh. Tapi jangan sampai ketagih. Bila dah ketagih bahaya, dia akan babitkan otak dia. Kena kalau orang dah ketagih game, memang industri game ni memang dia nak bagi orang ketagih dia. Pornografi kita bimbang. Yang tu kita kena tengok-tengok dekat phone tu. Yang tu kena tahu batas. Kalau dah start masuk media sosial, sangat bahaya. Antara punca kes zina sekarang ni, dekat WhatsApp pun banyak. Kan, Bigo, TikTok, macam-macam punca kes zina yang berlaku hari ni. So itu kena pantau. Yang tu kena halang, sekat terus. Tak apa. Tapi sekadar nak santai-santai, nak lepaskan stres, is okay. Yang penting kita kawal. Benda tu tak apa. Tentang apa yang masuk dalam rumah kita, main game apa semua tu tak apa. Kalau dalam rumah kita dah siapkan pembudayaan Islam tu. Dia tahu
Kalau kita tak ada pembudayaan Islam yang memang dihidupkan syiar Islam tu dalam rumah kita, maka apa yang akan mendominasi? Mendominasi ialah benda-benda daripada luar. Benda yang dia dapat daripada phone dia. Macam mana anak-anak tak ketagih nak tengok phone kalau dia tengok mak ayah dia pun 24 jam dengan phone? So hidupkan syiar Islam tu dalam rumah kita. Ajar anak ikramud duyuf. Nampak tetamu datang, muliakan tetamu. Letak phone, letak apa benda, salam tetamu. Dengar azan, sama-sama ambil wuduk, solat berjemaah dekat rumah kalau tak dapat dekat masjid. Sebab musim PKP, lebih baik anak-anak lelaki bawa ke masjid. Biasakan dia orang dengan suasana masjid. Biasakan mereka dengan program-program masyarakat. Hidupkan syiar Islam dalam rumah tu dulu. InsyaAllah segala perkara phone apa semua tu, dia takkan mendominasi anak-anak kita. Sebab ada benda besar yang mendominasi di dalam rumah tu, suasana dalam rumah tu. Itu yang kita nak bentuk. Sebab tu saya tengok memang cabaran, kita tak nafikan. Saya tak boleh nak bandingkan dengan zaman kami dulu, lain. Zaman kita dulu lain. Anak-anak sekarang ni memang gadget dia cukup bahaya. Cabaran ni kami nampak bila mana kami sekarang ni tengah nak apply master plan yang kita buat ni untuk anak-anak kami sekarang ni. Itu cabaran dia. Dan Alhamdulillah, yang saya tengok bila kita cuba buat benda ni, yang saya nampak banyak dekat abang saya nombor 3, Dr. Irfan tu, memang anak-anak dia kalau ikut prestasi hafazan semasa dia orang ni, lebih baik daripada kami dulu. Lebih baik daripada kami dulu. Tapi dia memang jaga betul. Rumah dia TV tak ada. TV tak ada. Jadi bila kalau datang balik kampung barulah dapat tengok TV. Kalau tak dekat rumah memang tak ada tengok. Phone, wifi pun dia tak pasang.